Kongsi Raya Muhibah Yisang, lambang keharmonian hidup rakyat Sabah. Perinciannya bersama Inisia Dolus di Kota Kinabalu. Teruskan, Ann. Ya, Otto, acara Kongsi Raya Muhibah Yisang menjadi manifestasi keharmonian dan kebersamaan rakyat berbilang kaum di Sabah. Acara bukan sekadar gabungan perayaan tetapi mencerminkan nilai saling menghormati dan kasih sayang yang telah lama menjadi amalan hidup. Keharmonian seumpama menjadikan Sabah sebuah negeri yang aman, stabil dan dicontohi dengan rakyat pelbagai etnik dan kepercayaan hidup bersama dalam suasana saling memahami. Demikian ucapan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor sempena acara tersebut. Ucapan disampaikan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Seri Mandela Malakun. Dalam majlis ini, Yisang sepanjang 1,500 meter dihasilkan kira-kira 600 peserta terdiri pelbagai etnik, pelajar dan sukarelawan. Ia mendapat pengiktirafan ASEAN Book of Record dan Asia Book of Record. We want to showcase Sabah as a country or as a state where there is diversity and there's unity also, and where we live in harmony among the races. Despite our culture, despite our race, despite our religion. 22.31 juta ringgit diperuntukkan bagi memperkasa komuniti pekebun kecil getah di Sabah sepanjang tahun ini menerusi pelbagai inisiatif pembangunan yang dirangka secara menyeluruh dan dilaksana pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah Risda. Risda Daerah Keningau turut menerima peruntukan 4.66 juta ringgit bagi melaksana program pembangunan pekebun kecil. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datu Jamawi Jaafar berkata, peruntukan melibatkan bantuan program penanaman semula getah dan bekalan, program produktiviti dan pemasaran serta program pengembangan dan perancangan. Beliau menyatakan demikian semasa program pekebun kecil makmur peringkat Risda Negeri Sabah bagi tahun 2026. Program antarausaha Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW melalui Risda untuk memastikan komuniti desa menerima maklumat terkini bagi meningkatkan ekonomi. Berdasarkan rekod banci pekebun kecil getah 2023, 24,443 hektar kebun getah matang di Sabah tidak lagi diusahakan. Ia menyumbang kepada penurunan pengeluaran getah asli negara yang bukan sahaja menjejaskan pendapatan pekebun kecil, malah memberi kesan kepada sumbangan sektor komoditi getah terhadap ekonomi negara. Koperasi belia bakal ditubuhkan untuk memperkasa keusahawanan golongan belia selain membina ekonomi lebih mampan dan berdaya saing. Cadangan disuarakan Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar di Tingap. Menurutnya, inisiatif ini masih di peringkat perancangan untuk menerapkan nilai keusahawanan agar belia mampu berdikari, menjana pendapatan sendiri dan hidup secara lestari. Sekarang ni kita terlibat bukan saja untuk membimbing belia itu supaya mereka tahu apa tanggungjawab mereka, tetapi juga kita ingin menerapkan nilai-nilai keusahawanan di kalangan mereka supaya mereka boleh hidup mandiri, sustainable. Beliau ditemui selepas penutupan program turun padang memasyarakatkan koperasi Jom Ed Co-op 2026. Program memberi pendedahan mengenai matlamat penubuhan koperasi dan potensi pulangan jangka panjang. 50 usahawan terpilih diraikan dalam program Transformasi Usahawan Sabah 2025. Ia sebagai usaha memperkasa industri kecil dan sederhana IKS di negeri ini. Program memberi fokus kepada peningkatan daya saing produk tempatan melalui penambahbaikan reka bentuk pembungkusan, penggunaan kod bar serta penyediaan maklumat nutrisi produk. Ia bukan sahaja menyediakan latihan dan bimbingan, malah membantu usahawan meningkatkan kualiti pembungkusan produk agar lebih menarik dan memenuhi kehendak pasaran. Mereka mengatakan kepada saya jualan mereka itu meningkat kerana
packaging itu lebih menarik dan juga memenuhi kehendak pengguna. Ada pepatah mengatakan, don't judge the book by its cover, tetapi dalam perkara tertentu produk pengguna ini, packaging itu, luaran itu banyak mempengaruhi keputusan pengguna. Jadi program diharap dapat melahirkan lebih ramai usahawan IKS berdaya saing sekaligus membuka peluang menembusi pasaran antarabangsa. Dalam program berasingan, Datuk Iwan yang juga Presiden APCO menyambut baik titah yang di-Pertuan Agong agar Perjanjian Malaysia 1963 MA60 diselesai dan dilaksanakan sepenuhnya. Menurut beliau, titah baginda adalah langkah serius dalam memastikan semangat asal pembentukan Malaysia kembali dimartabatkan. bagi mewakili Parti APCO, saya telah menyampaikan perbahasan saya di Parlimen, menjunjung kasih dan merakamkan atau menzahirkan penghargaan parti saya kepada titah dirajah tersebut yang menggesah semua pihak untuk kembali kepada semangat asal dan meminta perbezaan itu dapat ditangani, dapat dibincang supaya dapat penyelesaian. Terdahulu, beliau merasmikan program Buka Mata Singa dan Naga sempena sambutan Tahun Baharu Cina. Isu gangguan bekalan air di Sandakan akan ditangani segera. Kementerian Kerja Raya dan Utiliti akan turun padang untuk mengenal pasti punca sebenar masalah sehingga ke peringkat angkar umbi. Langkah ini penting untuk memastikan setiap perancangan teknikal yang dirangka benar-benar selari dengan situasi sebenar dihadapi rakyat. Kalau yang di hilltop tu, kita sudah ada buat borehole, 2 borehole ini, dan saya akan cek whether this masih ada air ataupun tidak. Okay. Secondly, kita ada rancangan juga untuk connect to logik lawatan air daripada Sigalia itu ke Sandakan. So ini semua dalam perancangan. Terdahulu beliau merasmikan tarian naga, unicorn dan singa sempena sambutan Tahun Baharu Cina 2026. Dalam majlis ini, Presiden Majlis Perbandaran Sandakan MPS Walter Kenson menyuarakan hasrat untuk memperkukuh kerjasama dengan Persatuan Masyarakat Tionghoa Bersekutu Sandakan. Menerusi cadangan pelantikan rakan strategik secara rasmi, memorandum persefahaman juga akan dimeterai bagi memacu semula pertumbuhan ekonomi Sandakan. Penganjuran acara larian dan sukan lasak bertaraf tempatan dan antarabangsa menjadikan Sabah semakin dikenali sekaligus memperkukuh kedudukan negeri ini sebagai destinasi pelancongan sukan di peringkat global. Sejajar dengan usaha kita untuk menjadikan Sabah sebagai destinasi sports tourism, pelancongan sukan, ya, dan banyak larian, ya, seperti Borneo Marathon, Climathon, Harmony Run, Nature Run. Ini semua bertujuan untuk menampilkan Sabah sebagai destinasi untuk bukan saja sukan lasak, tetapi sukan-sukan yang ringan seperti larian. Beliau ditemui semasa program KK City Borneo Half Marathon edisi ke-5 sempena sambutan ulang tahun ke-26 Bandaraya Kota Kinabalu. Acara disertai lebih 4,000 peserta termasuk peserta dari 7 negara luar. Semangat kesukanan menjadi teras kejohanan Taekwondo ITF 2026 yang berlangsung di Dewan Masyarakat Papar. Para atlet diminta memanfaat kejohanan sebagai persediaan menghadapi pertandingan lebih besar. Adun Pantai Manis Datuk Pangeran Saifuddin, Pangeran Tahir berharap semua peserta mengekalkan disiplin yang tinggi selain mempamerkan kemahiran masing-masing. 4 kategori dipertandingkan termasuk pattern dan sparring bagi lelaki dan wanita. 213 peserta dari Kota Kinabalu, Putatan, Sandakan dan tuan rumah Papar mengambil bahagian dalam kejohanan kali ini. Baik, sekian perkongsian dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan semasa, teruskan bersama Otto. Salam Malaysia Madani. Otto. Baik, terima kasih Anne langsung dari Kota Kinabalu, Sabah.